Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk dan membezakan di antara perkara benar dan salah. Di antara perkara yang besar dan mulia berlaku di bulan Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran. Diturunkan Al-Quran Al-Karim yang menjadi mukjizat, tanda kerasulan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kitab-kitab itu diturunkan kepada masing-masing rasul-rasul di zaman dahulu, menegaskan akidah yang sama, syariat yang berbeza kerana masyarakat, situasi dan realiti yang berbeza. Namun Al-Quran mempunyai keistimewaan yang tersendiri, menjadi mukjizat kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang tak mungkin dicipta oleh manusia. Diberi oleh Allah kepada Rasul untuk menjadi tanda kerasulannya. Allah menyebut tentang mukjizat Al-Quran Al-Karim. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Ain kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah ma'iddat lil kafirin." Dan jika sekiranya kamu ragu atau syak, tidak percaya kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Al-Quran itu, sila kamu bawa satu surah sepertinya. Ciptakan satu surah sepertinya. Satu surah sahaja, bukan sebuah Al-Quran. Satu surah sahaja. Yang pendek pun tidak mengapa. Panggil, kerah penolong-penolong kamu. Sama ada penolong itu Tuhan-Tuhan yang kamu lantik, lain daripada Allah.
Atau pemimpin-pemimpin yang kamu puja, yang kamu sanjung kehebatannya. Atau ilmuwan kamu dalam segala pakar, lapangan ilmunya. Kerahkan mereka semua, ciptakan satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat melakukannya, tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya sampai bila-bila, takutlah kamu akan api neraka. Di mana unggun, umpan, bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang melawan, yang tak percaya pada Quran dan Rasul yang membawa Quran itu. Sehingga hari ini tidak ada siapa yang boleh menjawab cabaran ini. Hanya cakap saja. Tak boleh nak asal seperti Al-Quran. Quran itu benar-benar petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuktikan lagi dengan Nabi yang diberi ilmu itu dalam keadaan buta huruf. Di tengah masyarakat buta huruf. Tidak tahu membaca dan menulis. Supaya tak dituduh Nabi mengarang Quran, menciptanya sendiri. Tak ada alasan. Namun terkandung di dalamnya ilmu-ilmu yang hebat. Mukjizat ilmu. Yang penting ialah dapat ilmu itu. Membaca dan menulis ialah alat untuk mendapat ilmu. Sangat penting bagi orang lain. Sehingga ayat-ayat yang pertama yang diwahyukan berkenaan Iqra, bacalah. Al-Qalam, pena untuk menulis. Menunjukkan pentingnya membaca dan menulis dalam semua ilmu. Tetapi bagi membuktikan mukjizat ilmu itu, dijadikan Nabi SAW ummi, tak tahu membaca dan menulis, tetapi mempunyai ilmu yang hebat. Mukjizat ilmu berbeza dengan mukjizat Rasul-Rasul di zaman dahulu, yang dicetuskan mengikut cabaran zaman masing-masing. Nabi Nuh alaihi salam dengan topan yang dahsyat. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan diri melainkan dengan pertolongan Allah yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketahanan tidak hangus dibakar dalam api yang besar. Nabi Musa alaihi salam, mukjizat tongkat dan cahaya dari tangannya untuk melawan sihir, ilmu kebanggaan di zaman Fir'aun. Daud AS melembutkan besi. Sulaiman AS menguasai bahasa burung, bahasa binatang, menguasai makhluk yang gaib, memerintah negara yang besar, melibatkan manusia, jin dan binatang. Yang boleh dikontrol, yang boleh dikawal. Itu mukjizatnya. Isa AS menghidupkan orang mati. Menyembuhkan penyakit yang tak boleh diubah oleh ilmu perubatan. Adapun Quran, mukjizat ilmu dengan cara yang menyeluruh. Kerana Allah Ta'ala akan beri ilmu kepada manusia di akhir zaman.
dengan kemajuan yang kita saksikan pada hari ini. Manusia mencapai kemajuan ilmu dalam segala lapangan. Mencipta alat-alat yang canggih, mengeluarkan teori-teori yang bermacam-macam. Maka Allah kurniakan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diutuskan kepada seluruh dunia sehingga hari kiamat. Bukan berkaumnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, dan zamannya sahaja. Rasulullahnya menyeluruh. Dia beri padanya mukjizat ilmu Al-Quranul Karim yang sempurna dan menyeluruh. Hudan linnas, memberi petunjuk pada manusia dalam semua perkara. Dalam perkara akidah, syariah dan akhlak. Perkara roh, jasad, masyarakat. Politik negara dan antarabangsa. Dunia dan akhirat. Bumi dan angkasa lepas. Alam nyata dan alam gaib. Semuanya disebut di dalam Al-Quran Karim. Quran adalah petunjuk, hudan linnas. Petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keterangan daripada petunjuk itu, dia membezakan antara betul dan salah. Petunjuk adalah yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kerana kehidupan dalam dunia ini sangat mencabar. Pertarungan di antara betul dan salah. Benar dan bohong. Jalan yang istiqamah dan yang sesat. Memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga umat Islam dia ajar berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Dia membaca Al-Fatihah yang jadi rukun sembahyang. Disebut perkara yang sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita meminta pertolongan daripada Allah, melahirkan pengabdian kepada Allah, menyebut Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang paling hebat. Allah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, memohon pertolongannya. Pertolongan yang paling penting, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan yang benar. Ditafsirkan jalan yang benar itu. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah akan beri nikmat kepada mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukannya jalan orang yang dimurkai terhadap mereka itu. Waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Memohon pertolongan tiap-tiap rakaat dengan khusyuk. Menjadi hikmat yang besar. Para sahabat yang menyusun Quran itu meletakkan surah Fatihah yang pertama dalam himpunan Al-Quran. Diikuti awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, kitab Al-Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Menjadi hikmah yang besar. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Diwajibkan kita berpuasa
Ibadat puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, umat-umat Nabi zaman dahulu, supaya kamu bertakwa. Tujuannya ialah untuk melahirkan sifat takwa dalam diri kita. Sifat taat kepada Allah. Mengikut perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan rasa perhambaan diri, gerun dan takut kepada Allah. Dia berbeza dengan takut terhadap yang lain. Takut menghadapi yang lain boleh melarikan diri. Takut pada Allah tidak boleh melarikan diri. Tak boleh keluar, tak boleh keluar daripada bumi Allah, daripada bawah langit Allah. Malaikat menyerah diri kepada Allah. Puasa mengajar kita bertakwa. Di antara sifat takwa itu, menjadikan Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk dalam seluruh kehidupan kita. Quran memberi petunjuk untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Bagaimana beribadat dengan cara yang sebenar. Bagaimana cara hidup. Diri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Semua disebut dalam Al-Quranul Karim. Quran memberi petunjuk siapa Tuhan yang sebenar. Walaupun kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi naluri, fitrah, sifat semula jadi manusia. Manusia mengikut fitrahnya percaya pada Tuhan. Termasuk mereka yang degil, golongan etis, yang kononnya tak percaya pada Tuhan. Bila terdesak, mesti percaya pada Tuhan. Benarlah firman Allah Ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan jika engkau tanya mereka, tanya orang-orang yang kafir, termasuk yang tak percaya pada Tuhan itu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka mesti menjawab Allah. Termasuk yang menafikan adanya Tuhan. Bila terdesak, tak ada jalan menyelamatkan diri. Contohnya, berada di lautan yang luas di tengah malam yang gelap gulita, datang ribut taupan, rasa diri dalam keadaan terancam, tak selamat, bahaya, masa itu minta tolong daripada Allah, pertolongan Allah. Bila naik pesawat kapal terbang di atas udara, enjin kapal terbang mati, melayang-layang, masa itu percaya pada Allah. Naluri manusia percaya adanya Tuhan. Tetapi nak kenal siapa Tuhan yang sebenar, memerlukan hidayah. Memerlukan petunjuk. Kerana tidak mungkin menggunakan akal sahaja. Menggunakan pikiran sahaja. Panca indera sahaja. Kita dapati kalangan yang cuba nak kenal Tuhan tanpa hidayah, tanpa petunjuk daripada Allah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul, tiba-tiba menyembah batu, menyembah lembu, menyembah pokok, menyembah patung yang dipahat lebih huduh daripada rupa dia sendiri. Menjadi hina pula. Memerlukan hidayah. Maka Allah menurunkan kitabnya yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuk Al-Quranul Karim. Menerangkan bagaimana mengenal Tuhan yang sebenar. Mengetahui nama-namanya, Al-Asma'ul Husna. Nama yang paling agung ialah Allah, lafzul jalalah. Perkataan Allah, dia sahaja Tuhan.
yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang bernama dengan nama-nama yang baik, perkataan yang tak boleh diterjemah dalam semua bahasa dalam dunia, perkataan Allah. Walaupun ada orang nak terjemah dengan bahasa masing-masing, Allah itu tak mencapai hakikat yang sebenar. Perkataan Allah di samping nama-nama yang lain. Tiap-tiap satu nama itu menjadi milik Tuhan yang satu saja, Allah. Semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajar manusia la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahaja. Dengan bahasa masing-masing. Semua yang dilantik lain daripada Allah mengaku sesat. Allah sahaja Tuhan. Rabbil alamin, yang mencipta seluruh alam ini. Yang punya kehebatan tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita. Memerlukan hidayah daripada Allah menjadi perbincangan ilmu akhirat. Ilmu beriman kepada Allah. Diajar bagaimana kita memperhambakan diri kepada Allah. Beribadat kepada Allah. Sama ada ibadat ruh, jasad, ibadat harta. Disebut dalam Al-Quranul Karim. Ibadat ruh, jasad dan harta merangkumi semuanya ialah salat. Semayang. Menghadap Allah dengan ruh dan jasad. Menutup aurat. Nak tutup aurat kena beli dengan duit. Kena bersuci dan lain-lain lagi. Banyak syarat-syaratnya. Sembahyang adalah tiang agama, ibadat yang terpenting. Yang diwajibkan kepada tiap-tiap orang Islam. Aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Dan dihuraikan cara sembahyang itu oleh Nabi SAW yang diajar oleh Malaikat Jibril. Jangan reka sembahyang yang lain, dengan buat sembahyang yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu sabda Nabi SAW. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nabi mengajar sembahyang sebagaimana yang ditunaikan oleh orang Islam secara umum pada hari ini. Dasar sembahyang itu sama. Walaupun cabang-cabangnya ada khilaf kalangan ulama. Itu semua dibolehkan. Mengajar bagaimana ibadat jasad. Ibadat harta. Beribadat dengan semua nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Dia ajar kita berpuasa, menyusahkan diri kita. Meninggalkan makan minum, menahan hawa nafsu. Ruh dan jasad. Ibadat harta, zakat, haji dan sebagainya. Islam mengajar semua cara ibadat. Memperhambakan diri dengan semua nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Al-Quran menunjukkan halal dan haram. Dalam makanan kita, minuman kita, pakaian kita, pergaulan kita. Semua yang diharamkan itu merosakkan diri manusia. Menyebabkan rosak kesihatannya, rosak jasadnya, rosak cara hidupnya. Maka ada batas halal dan haram ditunjukkan oleh Al-Quran. Hari ini benar mengikut kajian saintifik. Makanan yang diharamkan itu mendatangkan mudarat. Minuman yang diharamkan itu mendatangkan mudarat. Begitulah pakaian yang diharamkan mendatangkan mudarat. Mendedahkan aurat, memudaratkan diri sendiri. Dia muliakan dengan tutup aurat. Kan diri manusia tu mulia. Ada marwah, ada rasa malu, bukan macam binatang, tak ada rasa malu, tak ada harga diri. Kerana itu binatang dinilai dengan warna dia, untuk dilihat berapa harga daging dia, dinilai jasad dia saja. Ada manusia dinilai dengan jati diri dia. Quran menunjukkan harga diri manusia dengan batas halal dan haram.
Al-Quran mengajar bagaimana nak berumah tangga. Berkahwin. Kalau berlaku krisis rumah tangga, berdamai sehingga bercerai. Ada hukumnya, diajar oleh Islam. Islam mengajar bagaimana nak memerintah negara. Menegakkan negara masyarakat majmuk. Dilakukan oleh Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Menegakkan negara yang terkandung di dalamnya masyarakat berbagai agama dan kaum. Dengan hukum Islam yang adil. Walaupun kita berdakwah mengajak manusia masuk Islam, namun tak boleh dipaksa. Mestinya hati yang redha dengan ikhlas. Tetapi dalam mentadbir dunia mesti adil terhadap semua. Maka Islam dengan Quran ditunjuk memerintah negara adil untuk semua. Bukan sahaja adil kepada orang Islam, termasuk orang yang tak masuk Islam. Mesti berlaku adil terhadap mereka. Islam mengajar undang-undang hubungan antara kaum, antara bangsa. Bila kita nak menegakkan keadilan, menyebabkan orang tak terima keadilan itu, berlaku zalim, berlaku pencerobohan. Terpaksa berperang. Maka Islam mengajar bagaimana berperang. Ada adab berperang, jangan melampaui batas. Berperang ialah untuk mengobat penyakit dalam kehidupan manusia. Bila ada yang degil, ada yang melampau, yang menceroboh, terpaksa berperang. Macam sakit jasad lah. Ada sakit jasad itu boleh diobat dengan perawatan, melalui perubatan, pencegahan. Dan ada penyakit mesti dibedah, dipotong anggotanya. Juga penyakit dalam hubungan antarabangsa, terpaksa berlaku peperangan. Namun Islam mengajar tidak boleh melampau. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajar dalam masa 23 tahun. Marhalah Makkiyah dan marhalah Madaniyah. Allah Ta'ala menyempurnakan Quran dalam masa 23 tahun. Dan mengajar bagaimana cara beramal Quran. Ada perkara yang dinaskan secara qat'i, jelas. Ada perkara yang dinyatakan dalam dasar umum. Ada perkara yang tidak dinaskan, boleh guna akal fikiran. Tetapi ada batas pada sempadannya. Walaupun Allah Ta'ala mewafatkan, mematikan Nabi Muhammad SAW, tetapi Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan pengajaran Al-Quran itu, dan kamilah yang memeliharanya. Al-Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala. Beza dengan kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Kitab Nabi-Nabi zaman dahulu sudah dipindah, sudah diubah, sudah diselewengkan. Ada Quran tak boleh diselewengkan. Kalau ada orang nak cuba selewengkan Quran, dia dedahkan. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bukan saja dipelihara dalam tulisannya, dipelihara juga melalui hafazannya. Ada orang yang hafal Quran, tak boleh seleweng nak tafsirkan Quran. Walaupun ada orang nak paksa ulama-ulama tafsir Quran ikut hawa nafsu, dia dedahkan oleh Allah Ta'ala. Dipelihara ilmunya oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Bukan sahaja dalam kitab-kitab yang ditulis, termasuk dalam dada para ulama. Dan Allah buktikan mukjizat Al-Quran itu adalah benar melalui kisah-kisah zaman dahulu yang disebut dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu. Kisah-kisah yang disebut dalam Taurat.
disebut dalam Injil, disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu. Kisah umat-umat yang mulia, yang baik akhlaknya. Kisah umat-umat yang dibencanakan kerana zalim, kerana jahat, disebut dalam Quran. Sebahagiannya ada bukti kenyataan sejarah. Sama ada yang dilihat di atas muka bumi atau yang digali. Kisah taufan Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kaum Samud, kisah Fir'aun, kisah Raja Namrud, kerajaan Babylon. Ada tanda-tanda dan bukti sejarahnya dipaparkan. Walaupun memakan masa ribu-ribu tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah itu bukan saja disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu. Benar apa yang ada dalam Quran. Bahkan disebut dalam penulisan ahli-ahli sejarah. Bukti sejarah yang dapat diteroka pada hari ini. Termasuklah ilmu angkasa lepas. Tentang matahari, tentang bumi, tentang bulan, bintang-bintang cakrawala, awan-awan di langit. Disebut dalam Quran. Pada masa Quran diturunkan, tidak ada lagi alat-alat yang canggih. Hari ini ada alat-alat yang canggih. Pernah sebelum ada alat-alat ini, kalangan saintis angkasa lepas membohongi Al-Quran, menafikan kenyataan Al-Quran. Hari ini mereka mengaku benarnya Quran, peredaran matahari, bintang dan sebagainya. Mendedahkan ilmu angkasa lepas yang dinyatakan Al-Quran itu adalah benar. Perkara berkait dengan kehidupan manusia, politik, ekonomi, kita menyaksikan berbagai-bagai teori, berbagai-bagai ideologi yang cipta untuk menangani menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Kita menyaksikan keruntuhan komunisme, sosialisme, dan tanda merudumnya liberal kapitalisme, ideologi ciptaan manusia. Setelah kita menyaksikan kemusnahan agama-agama yang lain daripada Islam, terdedah penyelewengannya, agama-agama itu sesat dan tak betulnya. Sehingga banyak pengkaji-pengkaji perbandingan agama, kalau kaji dengan ikhlas, masuk Islam. Bahkan banyak kalangan pengkaji agama asalnya nak lawan Islam, nak bermusuh dengan Islam. Bila kaji dengan ikhlas, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Benarlah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan kami nak cari kebenaran, kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami untuk menuju kebenaran itu. Banyak kalangan padri yang mengkaji dengan ikhlas masuk Islam. Kalangan missionary nak mengembangkan agama, kaji Islam, masuk Islam. Kalangan saintis yang menerompong angkasa lepas, baca terjemahan Quran, masuk Islam. Menunjukkan benarnya ilmu Al-Quran itu. Oleh kerana itu, maka percayalah, perkara yang gaib, yang tak boleh dikesan, seperti malaikat, roh, jin, syaitan, dan lain-lain, dosa dan pahala, termasuklah tentang hari akhirat yang akan datang, janji yang benar daripada Allah, 100% benar. Tunjuk Quran adalah benar, kita mesti percaya. Ini mukjizat Al-Quran yang tak ada pada kitab yang lain. Quran dibaca untuk menjadi hidayah, bukan saja untuk dapat pahala. Tak dinafikan kita baca Quran dapat pahala. Satu huruf 10 kali ganda. Kalau baca Quran, ada berkat bila baca dia saja.
Tetapi Quran itu tujuannya untuk petunjuk bagi kehidupan kita. Mesti dibaca, dijadikan petunjuk. Memandu kehidupan kita. Itu yang sebenarnya. Tujuan Quran itu bukan untuk dibaca saja, tapi menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Jangan kita lihat kelemahan orang Islam yang ada pada hari ini. Banyak orang nak melekehkan Islam kerana melihat orang Islam dalam keadaan yang kacau balau dan tak betul. Itu kerana orang Islam tak beramal dengan Quran. Tak ikut petunjuk Al-Quran, tak ikut petunjuk ajaran Nabi SAW. Kelemahan orang Islam kerana meninggalkan petunjuk Islam dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Berbeza dengan kelemahan agama lain dan ideologi lain kerana kesesatan dan kelemahan ajaran itu. Adapun Quran ini bukan kerana kelemahan dia, tidak. Kerana meninggalkan dia. Tak beramal petunjuk dia. Sangat malang pada hari ini Quran dibaca saja. Dibaca saja. Bahkan ada negara dalam dunia menghukum orang yang berani tafsir Quran. Menghukum orang yang menjelaskan hukum Quran. Menakut-nakutkan nak beramal dengan Quran. Makna di sana ada agenda antarabangsa untuk menyekat kebangkitan semula umat Islam. Mereka tahu bahawa kejayaan umat Islam dalam masa beberapa abad menjadi pemimpin dunia, menjadi kuasa besar dunia ketika orang Islam beramal Quran, beramal dengan ajaran Islam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berucap ketika meraihkan kemenangan Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Umar, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahama nabtaghil izza bighairi ma azzanallah azallanallah." Kita adalah umat yang diberi kehebatan, keperkasaan, kemenangan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita meninggalkan kemuliaan yang diberi oleh Allah bersama dengan Islam, kita akan ditimpa kehinaan. Akan jadi hina kerana meninggalkan ajaran Islam. Petunjuk Quran itu. Keadaan yang alami oleh umat Islam tak boleh jadi ukur. Tak boleh jadi neraca pertimbangan. Kita mesti balik pada Quran itu. Yang sebenarnya. Jangan kita leka daripada tunjuk Quran. Alhamdulillah hari ini banyak orang hafal Quran. Banyak orang baca Quran dengan suara yang merdu. Kelemahannya beramal dengan Quran itu. Penyakit-penyakit yang melanda orang Islam hari ini ialah kerana tidak mengobatinya dengan petunjuk Al-Quran. Laksana orang pergi ke hospital, berjumpa dengan doktor pakar. Doktor pakar menasihatkan dia, takut lupa ditulis pada kertas bagaimana cara nak beramal dengan ubat itu, berapa kali makan, berapa dos dia, ditulis dengan tulisan yang kasar. Takut kelabu mata tak boleh baca. Tiba-tiba kertas yang doktor bagi itu kita tampak di dinding. Tulis cantik-cantik, baca saja. Obat tak makan. Macam mana nak sembuh sakit? Begitulah orang Islam hari ini. Baca Quran, tulisan Quran cantik-cantik, tapi tak amal. Masalahnya tak beramal dengan Quran, tak beramal petunjuk Nabi SAW bagaimana beramal dengan Quran itu. Contoh yang ditunjukkan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Pemimpin yang dilantik oleh umat Islam di dinasti awal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bila ada masalah, Abu Bakar ni dikatakan dia tak hafal Quran kerana sibuk dengan urusan negara. Apa yang dia ingat saja. Bila ada masalah, dia tak jumpa ayat Quran, Abu Bakar bangun dalam masjid.
Tanya orang ramai, adakah kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran berkenaan dengan masalah ini? Kalau ada yang hafal Quran, baca ayat. Selesai masalah. Bila tak ada ayat Quran, awak tanya, adakah Nabi pernah bersabda? Ada hadis Nabi? Kalau ada yang ingat, sebut hadis Nabi. Kalau tak ada, barulah dia berijtihad. Dia mengkaji untuk selesaikan masalah dengan ijtihad. Dengan adab-adab dia. Betul Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bila ada masalah bangun dalam masjid, tanya orang ramai, ada kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran? Atau hadis-hadis Nabi? Kalau tak ada, dia berijtihad. Begitu Uthman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah-khalifah yang adil. Berpandukan Quran. Quran jadi petunjuk. Ada orang yang buat dulu, baru tanya Quran. Buat dulu walaupun salah, lepas tu usahakan supaya selewengkan ayat Quran. Itu satu cara yang sesat, tak betul. Nak buat apa-apa, lihat petunjuk Quran dulu. Jadi dalam Quran, petunjuk. Menepati apa yang kita doa. Tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang betul. Jadikan ibadat puasa mentarbiah dan mendidik diri kita dengan sifat takwa, dan buktikan takwa itu dengan kita jadikan Quran petunjuk kepada seluruh kehidupan kita. Sama ada dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dan mengurus seluruh kehidupan ini. Quran adalah petunjuknya. Cukup sekali itu. Allah Ta'ala memberkati kita semua. Tak payahlah kita sama kita doa sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhi wa azim sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-Rahmanur Rahim al-Hayyul Qayyum al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika wa bismika al-'azam wa bi kalimatika at-tammah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma ja'alna min at-tawabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة ما ظهر منها وما بطن. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.